Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertaudah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Allah mengizinkan kita untuk bertemu pada kali ini untuk kita meneruskan pengajian pada bacaan ayat. Masih lagi kita dalam surah Ali Imran daripada ayat ke 109 sehingga 115. Jadi bagi teman-teman yang dah ada Al-Quran, silakan kalau nak buka muka surat halaman 64. Bagi yang tak ada Al-Quran, jangan risau, jangan bimbang, insya-Allah sebentar lagi ayat-ayatnya akan kita bawakan ke layar masing-masing. Sebelum itu, seperti biasa, pengerasnya jangan lupa insya-Allah kita panjang-panjangkan ilmu ini, kita tekan button share dulu. Dan juga saya nak menjawab salam bagi semua sahabat-sahabat yang telah memberi salam. Alhamdulillah, kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerana kita tahu nanti di pertengahan dan di akhir pun mungkin ada yang baru masuk dia beri salam. Kerana hukum memberi salam itu adalah sunat, menjawabnya adalah wajib. Jadi kita buat siap-siap kerana sekali lagi bila kita dah start nanti kita kadang saya lebih memfokuskan kepada bacaan. Jadi diharap sahabat-sahabat juga memfokuskan kepada bacaan dan kita lihat hukum yang terlibat padanya, insya-Allah. Jadi dan untuk saya terus bersemangat, kita mulakan. Boleh tak dapatkan thumbs up dan juga heart, insya-Allah. Baik, dah bersedia ke belum? Diharapkan sahabat-sahabat semua dah bersedia. Alhamdulillah. Jadi kita lihat kepada bacaan isti'azah seperti biasa, iaitu perbezaan
pada huruf pertama dan kedua. Huruf hamzah dan ain itu pastikan diberikan perbezaan yang jelas. A'u bukan a'u. Ini selalu kita, kenapa selalu kita ingat bagi tahu, sebab kita nak menanamkan dalam fikiran kita, dan kita insya-Allah juga akan sampaikan. Saya harap sahabat-sahabat yang mana dapat mempelajari sesuatu itu kita sampaikan sekurang-kurangnya kepada ahli keluarga kita sendiri. Kalau isteri itu yang belajar, jadi dia share dengan suami dia. Sambil-sambil duk sembang tajuk, orang kata perbualan harian itu kita selitkan dengan tajuk-tajuk berkenaan dengan tajuk Al-Quran. InsyaAllah moga mereka juga mendapat manfaat. Begitu juga anak-anak kita dan mungkin kawan-kawan dan sebagainya. Baik, a'u bukan a'u dan juga bukan a'u, ya. Kemudian zu bukan zu. Kerana apa? Kerana kita orang Melayu ni kita ada z, huruf z saja. Z-o ataupun z-u kita baca zu. Dalam huruf hijaiyah dia ada za, dia ada za, ataupun zal dan zai hurufnya. Tapi bila diberikan baris atas, za ataupun zi, beza dia tu. Dengar macam hampir sama tapi sebenarnya ada perbezaan di situ. Kemudian kita lihat perkataan Allah, lafzul jalalah datang sebelumnya baris kasrah dibacakan nipis, dan juga di sini walaupun kelihatan fathah tetapi dibacanya dua harakat. Bismillah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Begitu. Bukan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi kita dah langgar harakat di sini dan juga di sini. Jadi di sini dua harakat, di sini juga dua harakat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Begitu dari segi harakatnya, pergerakannya, ya. Baik, kita lihat terus pada ayat 109 dari surah Ali Imran. Walillahi ma, tekankan lam itu dia bersabdu. Dia tak boleh baca walillahi ma tak boleh dengar walillahi ma. Lam itu ditekankan di atas, ke atas lam yang kedua yang bertanda sabdu. Walillahi ma fis, fa baris bawah terus masuk ke dalam sin yang bersabdu. Alif lam syamsiah di sini dia tak baca ma fil tapi ma fis, terus masuk di atas sin yang bersabdu. Dia beza dia alif lam syamsiah dengan alif lam qamariyah. Ini dia contoh dia dua. Kebetulan ada dekat-dekat. Jadi saya nak bagi tahu apa perbezaannya di situ. Ialah huruf lamnya itu kosong bagi alif lam syamsiah. Manakala alif lam qamariyah, lamnya ini ada tanda sukun ataupun ada tanda mati. Baik, bagi alif lam qamariyah lamnya dibunyikan dengan jelas. Manakala lam yang tidak ada tanda ini, maka dia alif lam syamsiah dia silent. Dia terus masuk ke dalam huruf yang bertanda sabdu, huruf ketiga di dalam perkataan tersebut. Fis sama, dan juga sini fil ar, bukan fi naik ke atas hamzah, tidak, ya. Fil ard, bukan fil. Ramai orang baca, ramai orang sebut wa ma fil ard. Ramai kalau kita dengar orang sebut wa ma fil ard, tapi yang sebetulnya bukan fil tetapi fil. Fa baris bawah bunyi fi, bukan fi, ya. Kemudian wa ilallah di sini juga lafzul jalalah dibaca tebal dua harakat. Iturja'ul umur, ain baris depan terus naik di atas lam. Di sini sama seperti sini alif lam qamariyah. Jelam itu dijelaskan dan diwakafkan dengan sekurang-kurangnya 2, 4 atau 6 harakat. Jangan pula kita berhenti dengan turja'ul umur. Itu tak betul. Sekurang-kurangnya umur barulah diwakafkan. Kemudian di sini ikhfa 2 harakat. Tum baru masuk tum. Jadi jangan baca kuntum khaira ummatin. Ramai orang baca kuntum khair, yang sebetulnya di situ 2 harakat. Di situ hukumnya ikhfa hakiki. Tum izhar syafawi di sini. Sempurnakan bunyi tum terus masuk khaira di sini kena dengungkan 2 harakat. Wajibul ghunnah. Matin, tin di sini izhar halqi. Sempurnakan bunyi tin tanpa dipanjangkan. Terus ukhrijat, jat, dia ada bunyi angin di situ. Lin, di sini dengungkan 2 harakat. Wajibul ghunnah. Nasita muru, ru 2 harakat. Nabil, nabil, bukannya nabil. Ramai yang sebut bil, yang sebetulnya bil, ya. Ba baris bawah bertemu lam. Ma'rufi watan, di sini ikhfa 2 harakat. Asalnya watan, ta baris atas bertemu nun,
Tapi bila datang ha, maafkan saya, di sini izhar halqi. Sekali lagi ya. Watan, di sini jangan dipanjangkan. Maaf. Jadi yang huruf izhar halqi ada 6. Mungkin ada teman-teman yang nak tolong tulis poin-poin yang saya nak bagi tahu ini, iaitu huruf yang daripada halqum ini, hamzah, ha, ain, ha, ain dan ghain. Jadi ke-6 huruf tersebut, kalau datang sebelumnya huruf nun yang bertanda mati ataupun baris tanwin di atas dengan bawah yang selari, maksudnya dia sama macam ni, atas dengan bawah dia sama. Dia ada tanwin yang tidak sama, yang atasnya lebih ke depan, yang bawahnya sedikit ke belakang. Ya, bagi yang sama atas dengan bawah ataupun baris dhammatain, baris duanya macam 69, maka jangan dipanjangkan. Sempurnakan saja bunyi nun atau tanwinnya. Tanhauna 'anil di sini baru ikhfa ya. Di sini ikhfa hakiki. Nun mati dia tidak diberikan tanda mati. Ya, bukan dia terlupa nak tulis, bukan dia tersilap ya, tetapi memang dia cara ditulisnya begitu. Munkari watu hamzah itu ada tanda sukun. Minuna billah. Dan lafzu jalalah bila waqaf, pastikan sekurang-kurangnya 2, 4 atau 6 harakat. Jangan pula kita berhenti billah. Ataupun yang keduanya, kadang-kadang ada yang tersilap, dia sebut dengan tebal billah. Itu tidak tepat kerana lafzu jalalah yang datang sebelumnya baris kasrah dibacakan nipis. Kita cuba dengarkan. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ila Allahi turja'ul umur. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf. Jadi saya waqaf di situ. Mungkin kalau ada teman-teman yang sempat sampai pada waqaf ini, silakan. Tetapi mungkin kebanyakan yang bersama dengan kita ini tidak sampai, ataupun ada setengah daripada kita tidak sampai. Sekurang-kurangnya sahabat-sahabat tahu bagaimana untuk kita waqaf ya. Kalau kita sempat ta'murun sampai kat sini pun ta'murun. Yang pentingnya nun itu kena matikan. Kalau sempat di sini ma'ruf ya. Cuba bila kita waqaf di situ, kita ambil daripada ta'muru. Ta'muruna bil ma'rufi wa maaf sekali lagi. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Jadi bila waqaf di situ, nanti boleh terus langsung ibtidak pada walau amana. Kita terus lihat ayatnya. Ya, insya-Allah kita lihatlah dulu satu persatu ayat dan kita bacakan bersama-sama nanti daripada awal 109 hingga 115. Baik, kita waqaf di sini tadi. Di sini ada huruf qaf lam ya, waqaf qili namanya. Jadi di sini dari segi bacaannya afdal diberhentikan. Afdal diberhentikan. Kerana nanti kalau ini dia panggil waqaf sili. Waqaf sili ini afdal dilanjutkan dari segi maknanya. Tetapi kalau sahabat-sahabat jumpa tanda ini, nafas kita dah hampir habis, jadi tidak menjadi kesalahan kalau nak berhenti. Ya, cumanya kalau kita boleh sambung itu adalah lebih baik. Tapi daripada contohnya kita nak paksa juga, nak teruskan juga sehingga akan membuatkan kita waqaf dengan tidak cantik, maka lebih baik kita waqaf di sini. Kerana yang terbaik waqaf ialah apabila kita waqaf bila nafas hampir habis. Jangan waqaf bila nafas sudah habis. Bila berhenti bila nafas sudah habis, dia berhenti macam tak cantik lah, nanti dia macam terketar-ketar begitu. Kita duduk sampai ujung nafas itu jadi begitu. Berapa ramai di antara kita mungkin pernah melalui pengalaman tersebut. Baik. Jadi kita berhenti bila kita rasa diri kita itu dah nafas hampir habis. Kita cari tempat-tempat yang sesuai untuk kita berhenti. Baik, kita langsung terus masuk pada ayat ini. Walau munculkan lau amana ahlul bukan ahlul. Ramai baca ahlul kita. Bukan ahlul tetapi ahlul. Lam baris depan bunyi lu. Lam berbaris dhammah. Lul kitabi lakana khairan lahum. Baik, di sini rol
tanwin asalnya, ini yang saya maksudkan tadi. Kalau sahabat-sahabat ingat di awal tadi saya cerita tentang izhar halqi yang baris duanya selari. Sekarang kita jumpa baris dua yang tidak selari. Dia boleh jadi dalam 3 kategori. Sama ada hukum idgham bila gunnah seperti dalam kes ini, ataupun idgham bi gunnah, iaitu apabila tanwin atau nun mati bertemu ya, waw, mim dan juga nun, ataupun huruf ikhfa hakiki. Dia juga dituliskan secara tanwin yang tidak selari. Di sini asalnya khairan jadi khairal, terus masuk tanpa dengung. Kemudian lahum, bukan lahum. Ramai antara kita baca lahum. Mungkin selepas ini kita dapat mendisiplinkan bacaannya lahum. Kemudian kita di sini ada tanda jim kecil, waqaf jaiz, boleh berhenti, boleh terus, terpulang mengikut kemampuan. Kemudian minhumul, itu kalau kita nak waqaf lahum. Tapi sahabat-sahabat katakan sahabat-sahabat nak sambung, kita nak baca, sebab apa kita kata lah ayat ini pendek, nafas saya ada lagi, saya nak sambung macam mana. Jadi bila nak sambung di sini, mim bersambung dengan mim, iaitu mim mati bertemu dengan mim yang bertanda sabdu, hukumnya idgham mislan saghir, didengungkan 2 harakat. Jangan pula kita baca lahum minhumul, itu salah. Yang betulnya lahum min hum, barulah masuk min. Jadi didengungkan dahulu di sini 2 harakat. Baik, let's say sahabat-sahabat waqaf, jadi terus sambung. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Baik, cuba kita dengarkan. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Jadi kita waqaf di sini dengan sekurang-kurangnya 2, 4 atau 6 harakat dan terus ibtidak pada walan yadurrukum, ya. Kita lihat di sini asalnya lan. Lam bari atas bertemu nun bunyi lan, tapi bila datang ya jadi jatuh hukum idgham bi gunnah, masuk beserta dengung. Jadi di sini kena didengungkan 2 harakat. Asalnya nun ini dia nun mati, tetapi di dalam Al-Quran Rasam Usmani saya beritahu tidak seperti hukum izhar, nun matinya diberikan tanda mati. Di sini dia tidak diberikan tanda mati. Ya, dia tidak diberikan tanda mati. Sama seperti ikhfa juga tidak diberikan tanda mati. Jadi bacanya la yadurrukum. Sebut saja kum di sini izhar syafawi, jangan dipanjangkan. Terus illa adza, za di ujung lidah. Jangan baca aza, itu jadi huruf zai, ya. Adza dengan sekurang-kurangnya 2, 4 ataupun 6. Maaf, di sini kena baca 2. Di sini kena baca 2 harakat. Kalau kita nak sambung sama juga, ya. Kalau kita waqaf, sahabat-sahabat pilih waqaf di sini, walaupun di sini ada waqaf sili. Jadi terus ibtidak pada wa'i, semua juga kita lihat sambungannya. Wa'i di sini didengungkan 2 harakat. Yuqatilukum di sini izhar syafawi. Yuwallukumul. Jadi di situ kena diberikan tanda sabdunya di atas lam, kan, dan juga mul, bukan mul. Kemudian and diberikan pantulan ataupun lantunan barathum. Baik, di sini kena didengungkan 2 harakat wajibul gunnah. Di sini ikhfa hakiki 2 harakat. Sarun. Cuba kita dengarkan. La yadurrukum illa adha wa yuqatilukum yuwallukumul adbar thumma la yunsarun. Baik, kemudian sahabat-sahabat terus ibtidak pada duribat alaihimuz zillah. Do, di, du. Do makhrajnya macam mana? Do kalau boleh saya nak kongsikan di sini dengan teman-teman, ya. Kalau ini replika giginya, saya bukan nak ajar gosok gigi, tapi nak sahabat-sahabat lihat lidahnya. Lidahnya kalau ke kiri kita bawakan ke kiri, kalau ke kanan kita bawa ke kanan. Do, di, du. Itu kalau kanan.
Tapi kalau kiri kita tak nampak perbezaan sangat pada pergerakan mulut. Guru saya Syekh Muhammad Abdul Nabi kata dia dha ni dia boleh kanan boleh kiri. Boleh kanan boleh kiri, tak semestinya kanan. Mengikut kemampuan orang masing-masing. Ada orang yang boleh kiri, ada orang yang boleh belah kanan. Dia lebih selesa begitu, ya. Dha, di, du. Sama sekali ni duribat, jangan baca zuribat ataupun duribat. Kenapa huruf dad ini memang kalau kita baca dalam buku tajwid pun dinyatakan kepada kita bahawa huruf dad ini huruf yang paling susah disebut oleh kebanyakan orang. Dha, di, du. Sebab itu kita lihat dalam surah Fatihah ramai yang silap sebut, dia sebut waladhdallin, waladhdallin pun ada. Ghairil maghdu jadi ghairil maghdu pada macam-macam. Sebab apa? Dia tak tahu tempat keluarnya itu di mana. Sebab itu kita kena belajar makhraj huruf. Kita kena tahu setiap huruf itu dalam daripada dia ada bahagian-bahagian tempat keluarnya. Dia ada 5 tempat keluarnya. Apa dia? Antaranya hidung, mulut, rongga, lidah, dan juga kerongkong. Jadi 5 bahagian tersebut huruf-huruf di mana tempat keluarnya huruf. Jadi oleh itu bagi teman-teman yang belum lagi menguasai, sebenarnya kita telah melanggar. Maksudnya kalau kita belajar itu orang itu, kalau budak-budak itu dia terus berjalan. Selalunya dia akan ada prosesnya, kan? Dia bergerak dulu, kemudian dia merangkak. Maksudnya step itu kita dah loncat. Apa dia step yang kita dah loncat? Iaitu makhraj huruf. Kalau kita nak mahir dalam Al-Quran, tidak dapat tidak, makhraj huruf itu yang pertama. Makhraj huruf itu kita kena kuasai betul-betul. Di situlah kuncinya. Di situlah terletaknya bagaimana sebutan-sebutan huruf sesuatu. Kerana dalam Al-Quran ini tidak ada yang daripada luar huruf hijaiyah itu. Tidak ada. Yang selain daripada huruf itu tanda. Tanda tidak banyak. Tanda mati, tanda sabdu, tanda baris fathah, kasrah, dhammah, atas, bawah dan depan. Begitu juga fathatain, kasratain, dhammatain, baris 2 di atas, baris 2 di depan, bawah dan juga depan. Begitu juga tanda mat. Jadi kalau kita tahu application ataupun apply setiap huruf, bila ada tanda begini bagaimana bunyinya, bila begini bagaimana bunyinya, jadi dia akan lebih membantu kita supaya lebih yakin. Yang antara masalah yang banyak dihadapi oleh kita ialah kita sendiri baca Al-Quran, kita sendiri tak yakin. Aku baca tadi itu betul, tak betul, dengung macam tu, panjang macam tu. Jadi kita membuatkan ada perasaan was-was dalam hati kita. Sepatutnya kita, kalau sebaiknya kita boleh lakukan ibadah ni dengan penuh yakin. Dia macam contoh kita solat, kita duk fikir, wuduk tadi ambil tak. Jadi dia memberikan was-was dalam hati kita. Jadi kita baca, kita tak, betul tak betul. Jadi untuk nak mengelak masalah tersebut, salah satu syarat utama dia iaitu kita memahirkan dalam makhraj huruf. Kita balik pada sini, kita huruf dha, la yadurrukum illa adha. Maaf, kita di sini di dha. Duribat alaihimuddillah. Jadi di sini mim baris depan, terus naik di atas zal yang bersabdu. Jadi seperti mana yang selalu saya ingatkan, apabila kita membaca huruf yang berada di akhir itu huruf satu harakat macam ni. Jadi khususnya begini, walaupun yang lain pun kita seeloknya kita buat begitu, tetapi pada keseluruhan bila kita baca ayat Al-Quran, kalau nak bagi lancar, mulut kita, maksudnya mata kita bergerak sebelum mulut. Maksudnya mata pergi dulu, mulut ikut kemudian. Contohnya, pada contoh di sini, duribat alaihimu. Kita nampak mim itu baris depan. Jadi kita nak tengok, dia nak masuk ke mana? Dia nak masuk ke zal yang bersabdu. Jadi kita baca, duribat alaihimudzil. Jadi kita dah hi itu, alai, mulut sebut lai. Mahi itu, ha dengan baris bawah dengan mim baris depan, kita dah nampak dah. Jadi kenapa jangan tunggu situ lagi? Mata kena tengok bawah dia nak masuk ke mana. Dia nak masuk ke zal, bukan nak masuk ke hamzah wasal, bukan nak masuk ke lam. Jadi dia nak masuk ke zal. Jadi alaihimud, terus masuk di atas zal. Kalau mata kita dan mulut bergerak sekali, dia akan jadi alaihimud. Rupanya nak masuk ke zal. Jadi itu yang membuatkan jadi terlambat. Jadi dia akan mengganggu, mencacatkan bacaan ayat itu. Dhillatu aynama thuqifu. Su, bukan su. Kerana kita dalam bahasa Melayu ada S saja. SU kita baca su. Jadi yang su pun su, yang su pun su, yang su pun su. Maksudnya ada huruf sa, sin dan juga sad. Cuba kita letak baris bawah. Si, dengan nak sama, tetapi ada beza. Jadi yang mana satu? Bagi teman-teman
yang mungkin ada rasa inilah masanya nak memperbetulkan kembali makhraj huruf dan sebagainya, insya-Allah jangan ke mana-mana sehingga akhir nanti di akhir saya akan bagi tahu sahabat-sahabat bagaimana untuk dapat mempelajari sesuatu daripada asas, insya-Allah. Ma thuqifu illa, dibacakan dengan ditekankan lam itu bersabdu bihab, hab pedas, bukan bihab tetapi bihab, ha hai hu, bihab ada pantulan di situ, khalah surah lim, di sini idgham bi gunnah masuk beserta dengung 2 harakat, minallah, lafzu jalalah dibacakan tebal 2 harakat, hiwa hablim, sekali lagi ha pedas masuk ke dalam ba yang bertanda mati asli, khalah surah di sini, lim, di sini didengungkan 2 harakat, idgham bi gunnah, tanwin bertemu mim. Kemudian kita lihat bihablim minan nas. Jadi di sini juga minan nas didengungkan 2 harakat. Kemudian kalau kita lihat sambungannya di sini, kemudian yuwallukumul adbar, kalau kita tengok di sini waba'u 4 atau 5 harakat, 2 harakat, bighadabim ghadabim gha. Di sini jangan baca kha, jangan baca qa. Dia ada di antaranya huruf 3 huruf ini. Mungkin ramai orang selalu confuse apa huruf dia? Huruf kha, huruf qa dan ghain. Apabila baris atas contohnya, kalau huruf qa bunyi kha, kalau huruf qaf bunyi qa, kalau huruf ghain macam ni dia bunyi gha. Dengar nak sama. Kha, qa, gha. Tetapi ada tempat keluarnya yang berbeza. Jadi oleh itu sahabat-sahabat tidak dapat tidak untuk mengelakkan daripada kita melakukan kesalahan tertukar huruf yang boleh membawa melarikan ataupun orang kata apa, membuatkan makna perkataan tersebut tertukar. Jadi itu merupakan kesalahan jali, kesalahan yang besar yang mesti kita elakkan, wajib kita elakkan. Dari segi hukumnya wajib dielakkan. Dia bukan sunat lagi dah. Dia tak boleh buat kesalahan tersebut kerana hukumnya haram dan di dalam solat boleh membatalkan solat kita. Jadi kita kena baca betul-betul bighadabim. Jadi yang paling payah dalam 4 perkataan ini ba, ghain, dha dengan ba, ni 2 huruf ni lah. Ghain dengan dha ini. Jadi kita nak tahu makhrajnya di mana. Mim, bim. Jadi sini didengungkan 2 harakat. Minallahi wa duribat. Wa duribat. Ri di sini dibaca nipis. Bat ada hamasnya. Alaihimul maskanah. Dan di sini kena diwaqafkan. Kalau kita pilih untuk waqaf, ditukarkan ta-nya menjadi ha. Maskanatu jadi maskanah. Cuba kita dengarkan. Duribat alaihimuz zillatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Illa bihablim minallahi wa hablim minan nasi wa ba'u bighadabim minallah wa ba'u bighadabim minallahi wa duribat alaihimul maskanah. Jadi kita waqaf di situ dan kemudian kita terus ibtidak pada zalika. Za di hujung lidah. Zalika ka'annahum. An ini didengungkan 2 harakat, wajibul gunnah di sini. Kemudian hum izhar syafawi. Kanu ke 2 harakat dan nu juga 2 harakat. Yak ada bunyi hamasnya di situ, anginnya. Furuna bi ayatillah. Lafzu jalalah dibacakan nipis 2 harakat. Hiwa yaq, hiwa yaq. Qalqalah di sini, qalqalah surah di sini, qaf. Huruf qalqalah ada 5, ba, jim, dal, qaf dan juga ta. Mungkin sepanjang saya memberikan perkongsian ini ada teman-teman yang nak tolong tulis, ya, insya-Allah semoga Allah memberkati dan juga
Yang baru bersama dengan kita, yang belum lagi menekan button share, sekali lagi saya mengharapkan teman-teman kita kongsikan insya-Allah supaya kita terus menyebarkan manfaat kepada sesama manusia. Baik. Kemudian wayaq diberikan pantulan, tulunal di sini hukum iqlab. Iqlab nun matinya tidak diberikan tanda mati dan juga tidak dibiarkan kosong. Nun matinya diberikan tanda mim kecil yang ekornya ke bawah dan selepasnya pasti datang huruf ba, kerana huruf iqlab ada satu saja, iaitu huruf ba. Cara bacanya adalah dengan kita menukarkan bunyi nun kepada bunyi mim yang nipis saja. Bibir itu seakan hampir bersentuhan saja, 2 harakat. Kena panjang tu jangan lupa. Kadang-kadang orang dia tak cukup panjang, dia baca anbiya, anbiya, itu tak boleh. Dia kena baca anbiya, di 2 harakat di sini. Biya bi ghairi haqq. Di sini qalqalah akbar. Baik sahabat-sahabat perhatikan, tadi saya beritahu kan qalqalah sughra. Jadi di sini qalqalah akbar. Kalau di sini sughra, di sini akbar. Akbar itu apa beza dengan kubra? Dia huruf itu bersabdu. Bersabdu. Caranya bi ghairi haqq. Tahan sekejap baru kita lepaskan. Dan bila kita lepas huruf qaf dengan ta, kita bulatkan mulut. Jadi bunyi qa itu dia akan keluar. Kita tak buat-buat bunyi tersebut, dia jadi sendiri. Tapi kalau kita pepeskan mulut, dia akan bunyi bi ghairi haqq. Haqq. Itu tak boleh. Dia kena haqq. Gitu. Manakala ba, jim dan dal kita pepeskan. Hab, lad. Jadi kita tak bulatkan lad. Itu tak betul. Kita baca qul huwallahu ahad. Kita pepeskan. Kalau kita bulatkan jadi qul huwallahu ahad. Jadi tak betul ya. Ba, jim dan dal kita pepeskan, qaf dan ta kita bulatkan. Jadi itu jangan lupa. Mungkin ada teman-teman yang tolong tulis ya, insya-Allah. Kemudian kita terus ibtida. Dzalika bima asaw. Asaw, waw itu bersabdu, tekankan. Jangan baca asaw waka, tak betul. Asaw wa kanu ya'tadun. Dan kita waqafkan dengan sekurang-kurangnya ma'ari lisukun di situ 2, 4 atau 6 harakat. Coba dengarkan. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Jadi kemudian kita waqaf di situ. Boleh kita teruskan. So far macam mana sahabat-sahabat? Kita relax dulu, santai-santai. Jangan tension ya. Sambil-sambil kita belajar. Kalau nak minum air, silakan minum air insya-Allah. Baik. Kalau sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, jangan lupa tekan button share dan juga jangan lupa komen seronoknya cinta Al-Quran. Dan boleh tak saya dapatkan thumbs up insya-Allah untuk memberikan lebih semangat. Diharapnya sedang berterbangan sekarang. Baik. Laisu sawa'a. Yang ini selalu juga orang dia confuse. Dia tak tahu nak berhenti macam mana ustaz. Nak berhenti sawa' ke? Nak berhenti sawa'a ke? Kalau kita nak berhentilah. Kalau kita nak sambung di sini tanwin bertemu mim jadi hukum idgham bi gunnah. Sawa'am. Jadi kalau nak sambung, nak wasal. Tapi kalau kita nak waqaf, nak berhenti, dia bunyinya sawa'a. Ingat tanwin hamzah di atas. Dibacakan dengan satu baris. Ma'iwat namanya di situ. Kemudian kita terus ibtida. Min ahlil kitabi Dengungkan di sini 2 harakat. Wajibul gunnah. Matu. Di sini ikhfa 2 harakat. Qa 4 atau 5 harakat. Imatui. Di sini dengungkan 2 harakat. Idgham bi gunnah. Masuk berserta dengung. Asalnya qaimatun. Tapi bila datang ya jadi tuyat. 2 harakat. Kemudian yat ada bunyi hamasnya. Luna ayatillah. Lafzul jalalah dibaca nipis 2 harakat. Hi'ana dibacakan 4 atau 5 harakat.
al-laili wahum, al-laili wahum. Izhar syafawi di sini, sempurnakan bunyi hum terus. Yasjudun. Cuba dengarkan. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Baik, kalau kata sahabat-sahabat tak sampai, Ustaz, ni penat Ustaz, saya ni macam mana? Jadi, tak ada masalah, berhenti ayatillah. Contohnya, min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillah. Kemudian terus, yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Jadi mengikut kemampuan kita lah ya. Kita tahu ramai-ramai ini bukannya semua sama dari segi kemampuan pernafasannya. Jadi sekurang-kurang sahabat-sahabat yang tidak cukup nafas tahu bagaimana untuk kita waqaf dan ibtidak. Baik, boleh kita teruskan ayat yang seterusnya. So far macam mana? Diharapkan sahabat-sahabat sedang mempelajari sesuatu ya. Baik. Kita lihat ayat ini. Yu'minuna billah. Di sini dibacakan dengan nipis lafaz jalalahnya 2 harakat. Hiwal yaumil ini dibacakan dengan 2 harakat. Kadang orang confuse. Ada yang satu lagi kita tengok lam alif yang mana hamzahnya duduk di atas alif. Kalau yang mana hamzah duduk di atas alif itu bacanya 1 harakat. Kalau yang berkeadaan begini, hamzahnya datang sebelum alif, bacalah 2 harakat. Jangan confuse lagi dah lepas ni. Sekejap lagi kalau kita jumpa contoh itu, saya beritahu. Ya? Jadi di sini kita baca tu 2 harakat. Jangan baca akhiri waya, tapi akhiri waya. Waya muruna bil, nabil bukan bil, ma'rufi wayan. Fi wayan, di sini kena baca izhar halqi. Hauna 'anil ikhfa di sini 2 harakat. Kari wa yusari'u. Ri nak ke wa jangan lambat. Sebab itu kita beritahu tadi, kalau kita baca huruf yang berakhir khususnya dengan 1 harakat, kena cepat. Anil mulut sebut kaf baris atas, ra baris bawah, kita dah nampak dah. Jadi tengok dia nak masuk apa? Dia nak masuk waw baris 1 harakat. Anil munkari wa yusa. Jadi mulut sebut begitu, mata duk di ri'u dah. Ri'u, mulut sebut mata duk nafi dah. Nafil, mulut sebut fil, mata duk di khai. Mulut sebut khai, mata duk di rot. Jadi kita dah tahu dah macam mana dia punya nak masuknya itu, bagaimana, apa hukum yang datang selepasnya. Begitulah cara bacaan Al-Quran kalau nak bagi lancar. Ya? Kalau kita lihat mata dan mulut seiringan jadi munkariwa. Jadi ri nak keluar jadi lambat. Ya? Baik, cuba kemudian kita terus ibtidak. Wa'ula. Jangan kita baca wa'ula. Ini ramai orang buat silap ni. Dia baca 2 harakat. Kalau nampak dalam Al-Quran ada bulat penuh ni, huruf zaidah, dia panggil huruf lebih saja. Dia ada pada tulisan, tidak pada bacaan. Kadang dia duduk di atas alif, kadang dia duduk di atas waw. Menunjukkan huruf yang sebelumnya itu tidak dibacakan 2 harakat. Jadi jangan kita baca wa'ula, tetapi wa'ula dibacakan 4 atau 5 harakat. Ika minas, nun baris atas terus naik di atas sad. Alif lam syamsiah di sini. Salihin, dan hain itu diwaqafkan dengan 2, 4 atau 6 harakat. Cuba dengarkan. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat. Baik. Mungkin ada yang kata, Ustaz, saya ni tak sampai ni nafasnya macam mana. 1, 2, 3, hampir 3 baris ayat ini. Jadi kita berhenti. Seperti mana saya beritahu tadi.
Kita berhenti pada contohnya ya'murun ke, bil ma'ruf ke, wa yanhauna 'anil munkar ke. Tapi seelok-eloknya dia kena berhenti bagi cukup. Bagi cukup orang kata apa? Dia punya perkataan dia. Contohnya di sini yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Satu, iaitu beriman pada Allah dan hari akhir. Jangan pula berhenti pada bil yaum. Yaum apa? Akhir. Sekurang-kurangnya yaumul akhir. Sama juga di sini. Jangan pula kita seeloknya jangan berhenti pada wayak murun. Walaupun cara berhentinya begitu. Tetapi eloknya kalau nak berhenti, berhenti pada ma'ruf. Kerana apa? Wayak muruna bil ma'ruf. Iaitu yu'minuna billah. Mereka beriman dengan Allah. Wa yaumil akhir dan hari akhirat. Wayak muruna bil ma'ruf. Dan mereka menyuruh kepada perkara-perkara ma'ruf. Jadi berhenti di ma'ruf. Baru kena dari segi maknanya. Wa yanhauna 'anil munkar. Jangan pula baca wa yanhaun. Berhenti. Kerana dan mencegah apa? Anil munkar. Jadi barulah sempurna dari segi maknanya. Berhenti di anil munkar. Begitu juga di sini. Wa yusari'una fil khairat. Dan mereka bersegera. Bersegera apa? Jangan berhenti wa yusari'un. Walaupun cara berhentinya begitu. Tapi seeloknya wa yusari'una fil khairat. Dan mereka bersegera dalam melakukan kebaikan. Wa ulaik. Kalau cara berhentinya ik gitu. Tapi tak cantiklah sebab apa? Tak sempurna. Dan mereka itu, mereka apa? Wa ulaika minas solihin. Dan mereka semua itu, yang ini golongan yang dibagi tahu ni, mereka beriman kepada Allah, hari akhirat, menyuruh perkara ma'ruf, menegah perkara mungkar, dan bersegera melakukan kebaikan. Mereka itulah di kalangan orang soleh. Jadi itu antara indikasi-indikasi yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, indikasi seseorang yang soleh. Walaupun pada hakikatnya Allah lah yang akan menilai akhirnya sama ada perlakuan kita itu ikhlas ataupun tidak. Kerana keseluruhan perkara-perkara yang kita lakukan ini, yang ini kita khususnya bermula daripada sini, menyuruh perkara baik dan mencegah perkara mungkar. Dan bersegera melakukan kebaikan ini, kalau tanpa keikhlasan, maka semua itu akan ditolak. Tetapi pada mata zahirnya, Allah kata, wa ulaika minas solihin. Itulah mereka. Kerana kalau bukan senang juga nak buat benda baik, nak cegah benda mungkar ini kalau orang tu tak benar-benar soleh ya. Selalunya kebanyakan kita bila tengok perkara mungkar kita biarkan. Itu selemah-lemah iman lah. Tapi sekurang-kurangnya untuk menjadi selemah-lemah iman, dalam hati kita mesti ada perasaan tidak suka pada maksiat tersebut. Dalam hati kita mendoakan supaya Allah berikan hidayah orang yang melakukan dosa tersebut. Itulah selemah-lemah iman. Baik. Kemudian kita baca tadi sampai di sini. Cuba kita dengarkan. Kita sudah sampai ini, wama. Kita sambung wama. Baik. Kita lihat. Wama yaf'alu. Wama dibacakan dua harakat. Wama bukan wama, jangan ngangan luas Ma begitu. Yaf'aluna min izhar halqi. Di sini bunyikan min terus masuk khairin. Di sini dibacakan ikhfa dua harakat. Falai di sini didengungkan dua harakat. Yakfuruh. Yak ada bunyi hamasnya dan bila waqaf sekurang-kurangnya 2, 4 atau 6 harakat. Falai yukfaruh. Fa ruh itu jadi kita waqafkan dengan sekurang-kurangnya 2. Jangan pula kita berhenti dengan falai yukfaruh. Dia tak boleh. Dia mestilah faruh baru waqaf 2, 4 atau 6 harakat. Dan terus ibtida. Wallah dibacakan tebal 2 harakat. Huwa alimu. Di sini iqlab 2 harakat. Tanwin bertemu ba. 2 harakat ba yang nipis. Alimu gitu saja. Jangan kita baca alimu kita dengungkan. Itu tak betul Kesalahan tersebut namanya lahnul qafi, kesalahan yang tersembunyi. Tersalah dengung ataupun tersalah panjang dan sebagainya. Walaupun begitu hukumnya makruh dan seeloknya dihindari. Ya. Wallahu alimu 2 harakat bil muttaqin dan diwaqafkan dengan 2, 4 ataupun 6 harakat. Cuba dengarkan. Wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaruh wallahu alimun bil muttaqin. Baik, alhamdulillah. Sekarang ni kita nak baca sama-sama daripada awal ayat 109 sehingga 115.
sebelum itu saya nak tanya teman-teman yang bersama dengan saya ni, so far macam mana, okey ke tak okey ke, berada daripada mana sekarang, tengah bercuti ke? Saya ni sedang bekerja lah, bekerja maksudnya inilah kerja saya, iaitu melakukan penyampaian dakwah kepada sahabat-sahabat supaya mengajak ramai lagi yang dapat mengaji Al-Quran. Walaupun hari cuti, orang bercuti, kita pun datang melakukan perkongsian, dan kerana kita yakin kalau tidak ada usaha daripada kita sendiri, manakan insya-Allah masyarakat kita akan ada perubahannya. Jadi perubahan itu mesti lahir daripada diri kita, daripada orang yang terdekat kita. Jadi marilah, kalau sahabat-sahabat merasakan kepentingan untuk belajar mengaji Al-Quran itu tinggi dan ada, pastikan kita mulakan dengan ahli keluarga kita. Kita mula mengajak suami kita. Kita mula mengajak anak-anak kita untuk kembali, untuk belajar kembali, untuk melihat kembali. Revisit balik. Mungkin kita dah belajar dulu. Zaman-zaman sekolah kita dulu, kita dah belajar hukum tajwid dan sebagainya. Tetapi kita ambil kesempatan ini untuk ingatkan kembali. Kerana kita yakin banyak perkara yang kita belajar dulu sekarang kita sudah lupa. Tak payah susah-susah. Kita ambil contohnya paper exam yang tingkatan 3 contohnya, ataupun tingkatan 5, suruh buat balik. Sekarang lah tak boleh lah. Kalau dulu mungkin kita rasa senang, tetapi sekarang mungkin kita sudah orang kata apa, mengalami cabaran-cabaran setengahnya. Sama juga bila kita belajar hukum tajwid, walaupun kita dah belajar sebelum ini, jadi kadang-kadang kita ingatan kita itu. Sebab itulah insan ini diambil daripada perkataan dasar dan nisyan, iaitu orang kata apa? Pelupa. Jadi biasalah kita manusia ini Allah bagi perasaan lupa. Kerana perasaan lupa itu sebenarnya nikmat. Kadang kita lupa bahawasanya Allah bagi kita lupa kepada sesuatu itu nikmat. Bayangkan Allah tak bagi kita lupa. Segala berlaku dalam hidup kita, daripada mula hayat kita sampai hari ini, semua perkara kita ingat. Seperti mana fresh dia baru berlaku, boleh jadi gila kita. Sebab itu Allah bagi nikmat. Istilah orang kata apa, pelupa itu adalah sesuatu yang nikmat daripada Allah yang mungkin kita tidak nampak daripada mata kasarnya. Jadi ala kulli hal, ambil kesempatan ini kita belajar balik. Baik, diharap sahabat-sahabat sekarang dah bersedia untuk kita baca bersama-sama. Sebelum itu, boleh tak sekali lagi saya minta sahabat-sahabat tekan button share, kongsikan dengan ahli keluarga dan teman-teman, dan juga yang mana yang merasa kita nak revisit balik, nak baca balik daripada makhraj, nak betulkan sebagainya, insya-Allah selepas akhir nanti saya akan ceritakan. Kita mulakan bacaan di atas kiraan 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ila Allahi turja'ul umur. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi wa ta'muruna bil ma'ruf. Sekali lagi ya. Wa ila Allahi turja'ul umur. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Lan yadurrukum illa adha wa in yuqatilukum yuwallukumul adbara thumma la yunsarun. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس إلا بحبل من الله وحبل من الناس
من الله وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Jadi diharapnya perkongsian tersebut dapat sedikit sebanyak memberikan nilai tambah dalam meningkatkan bacaan Al-Quran sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita berakhir, sekali lagi saya nyatakan bagi sahabat-sahabat yang nak ikuti sambungan bacaan ayat seterusnya, jangan lupa untuk like page Fatihah. InsyaAllah setiap hari kita buat perkongsian langsung daripada pukul 9.30 pagi, 3.30 petang dan juga 9.30 malam. Dan juga bagi teman-teman yang tadi merasakan inilah masanya untuk kita kembali memperbaiki makhraj huruf dan sebagainya, marilah saya nak mengajak teman-teman untuk kami bantu dengan kita berikan sebuah buku asas dan sebuah buku tajwid ke rumah anda yang kita akan kirimkan. Untuk mendapatkannya, marilah bersama kita untuk menjadi ahli cepat Quran. Kerana selain daripada mendapat dua buah buku tersebut, kita berikan rakamannya. Kita telah rakamkan dalam bentuk video setiap muka surat dalam buku video itu, dan kita terangkan secara huraian yang detail beserta contoh-contoh satu persatu. Kita belajar balik daripada makhraj huruf satu persatu dan menggunakan kata kunci yang sangat mudah diingat. Selepas ini insya-Allah ada satu video pendek berdurasi 2 minit, sahabat-sahabat boleh tonton insya-Allah bagaimanakah yang dinyatakan kaedah Al-Barqi itu apa, kaedah yang digunakan dalam buku ini apa dia. Sangat mudah, sangat senang insya-Allah. Dan juga selain daripada mendapat rakaman tersebut, sahabat-sahabat akan diberikan dengan rakaman pengajian Al-Quran 30 juzuk, satu video, satu muka surat, insya-Allah akan diberikan daripada masa ke masa, dan juga mendapat consultation dengan kita. InsyaAllah kita akan berikan secara eksklusif kepada sahabat-sahabat menjadi ahli cepat Quran. Jadi yang mana berhajat boleh komen di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran bagi mendapatkan semua yang saya nyatakan tersebut. Dan juga untuk saya nak ambil kesempatan ini, pada bulan Julai nanti insyaAllah di pusat pengajian kita di Fatihah Wangsa Maju, kita akan adakan kelas pengambilan bulan Julai, mula belajar balik daripada bawah. Kita berikan sebulan pengajian secara percuma. Jadi yang mana yang berhajat, jangan lepaskan peluang ini. Daftar kerana tempat adalah terhad. Nak datang dengan pasangan pun boleh, nak datang dengan kawan-kawan atau ahli keluarga dan sebagainya insya-Allah. Tapi bagi nama dulu kerana tempat adalah terhad. Jadi jangan lepaskan peluang datang belajar. Kita berikan pengajian sebulan secara percuma. Dan juga sekali lagi yang mana yang nak mengaji menjadi ahli cepat Quran boleh komen di ruangan bawah. Untuk admin kami bantu anda mendaftar, ataupun kalau nak daftar sendiri boleh pergi ke cepatquran.com, ataupun sekiranya sahabat-sahabat nak daftar di kelas bulan Julai tersebut atau sebarang pertanyaan, inilah nombor WhatsApp-nya insya-Allah. Jadi saya harapkan sahabat-sahabat terus diberikan istiqamah untuk kita sama-sama meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Semoga pertemuan kita itu dan kita ini dirahmati Allah SWT, dan semoga kita dipanjangkan umur, diberikan kesihatan untuk meneruskan, dan sama-sama kita berazam untuk khatam Al-Quran bersama-sama.
Jadi saya rasa setakat itu dahulu. Yang baik daripada Allah, yang silap, yang salah dan lemah itu daripada diri saya sendiri. Maaf hari ini ada beberapa kali tersasul dan sebagainya. Jadi yang sungguhnya yang kesempurnaan itu hanyalah milik Allah. Setiap kelemahan dan kekurangan itu adalah daripada kita manusia. Yang baik itu daripada Allah. Sekali lagi, jadi aku qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu, dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, an dan lan ban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah Anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Izzuan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafaz Asim. Untuk mendapatkan banyak lagi video cara cepat dan tepat mengaji Al-Quran, jangan lupa like page Fatihah dan subscribe YouTube channel Fatihah TV dan tekan notifikasi. Seronoknya cinta Al-Quran.